Salam, salam damai saudara-saudari dalam kasih Kristus. Kita bersyukur kepada Allah Bapa di syurga karena kita dapat bersama-sama lagi memuji dan menyembah Tuhan pada pagi ini melalui kebaktian online. Marilah kita mengucapkan doa Bapa kami dan pengakuan iman Rasul. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang marilah kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum itu, marilah kita berdoa dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan syurga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan di atas hari yang Engkau berikan di mana kami dapat lagi bersama-sama beribadah dalam kebaktian online pada pagi hari ini Tuhan. Kami mohon Tuhan menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya kebaktian kami ini, dan Tuhan memberkati semua yang melayani Engkau Tuhan dan semua hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau berkati bela segala firman yang disampaikan itu Tuhan, dapat membawa kami lebih bertumbuh dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dengan hati yang penuh girang. Haleluya. Tuhan, Engkau tahu tujuan hidup kami hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kami mengasihi Engkau, Yesus. Dengan segenap hatiku, aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renung
siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Sekarang marilah kita mempersiapkan hati kita untuk persembahan pemberian. Sebelum itu, marilah kita berdoa dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, sekali lagi Tuhan kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala berkat Engkau telah berikan pada kami di sepanjang minggu yang lalu Tuhan. Pada pagi ini kami memberi apa yang ada pada kami sebagai pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Berkati setiap tangan memberi dan berkati majikan kami Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sementara persembahan pemberian dijalankan, marilah kita menyanyikan lagu Aku Hendak Bersyukur.
Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan atas seluruh bumi. Pasal 3 ayat 1 sampai 20. Pengkabaran Yohanes Pembaptis. Pada tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, Pontius Pilatus ialah gubernur negeri Yudea dan Herodes memerintah negeri Galilea. Filipus, saudara Herodes, menguasai kawasan Iturea dan Trachonitis, dan Linias memerintah di Abilene. Pada masa itu, Hanas dan Kayafas menjabat kedudukan Imam Agung. Itulah masanya Allah berfirman kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Lalu Yohanes menjelajah seluruh kawasan sungai Yordan dan mengisytiharkan berita daripada Allah. Yohanes berseru, "Bertaubatlah daripada dosa kamu dan hendaklah kamu dibaptis, supaya Allah mengampunkan dosa kamu." Seperti yang tertulis di dalam kitab Nabi Yesaya, seorang berseru di padang gurun, "Sediakan jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Tiap-tiap lembah hendaklah ditimbus, tiap-tiap gunung dan bukit diratakan. Jalan yang berliku-liku hendaklah diluruskan, dan jalan yang lekuk-lekuk diratakan.
lalu setiap orang akan melihat Allah menyelamatkan manusia. Banyak orang datang kepada Yohanes supaya dibaptis olehnya. Kamu orang jahat, kata Yohanes kepada mereka. Siapakah yang memberitahu kamu bahwa kamu dapat melepaskan diri daripada hukuman Allah yang akan datang? Lakukanlah perkara-perkara yang menunjukkan bahwa kamu sudah bertaubat daripada dosa. Janganlah mula berkata sesama sendiri, Abraham nenek moyang kami, ketahuilah Allah dapat membuat batu-batu ini menjadi keturunan untuk Abraham. Lihatlah, kapak sudah tersedia untuk menebang pokok sehingga ke akarnya. Tiap-tiap pokok yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang lalu dibuang ke dalam api. Orang ramai bertanya kepada Yohanes, apakah yang harus kami lakukan? Yohanes menjawab, sesiapa yang mempunyai 2 helai baju harus memberikan sehelai kepada orang yang tidak mempunyai baju. Dan sesiapa yang mempunyai makanan harus berkongsi makanan dengan yang berkekurangan. Beberapa orang pemungut cukai datang dan minta dibaptis. Mereka bertanya kepada Yohanes, Guru, apakah yang harus kami lakukan? Yohanes berkata, janganlah minta lebih daripada apa yang telah ditetapkan. Askar-askar juga bertanya kepadanya, bagaimana dengan kami? Apakah yang harus kami lakukan? Yohanes menjawab, janganlah peras duit daripada sesiapa pun dan jangan rampas uang dengan mengajukan tuduhan palsu. Berpuas hatilah dengan gaji kamu. Harapan orang ramai mula timbul. Mereka bertanya-tanya sama ada Yohanes itu penyelamat yang diutus oleh Allah. Yohanes berkata kepada mereka, Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia yang lebih besar daripadaku akan datang. Aku pun tidak layak mengurai tali kasutnya. Dia akan membaptis kamu dengan Roh Allah dan api. Tangannya memerang nyiru untuk menampi. Dia akan mengumpulkan gandum yang bersih di jelapang. Tetapi dia akan membakar sekam di dalam api yang tidak dapat padam. Demikianlah Yohanes menasihati orang dengan berbagai-bagai cara. Pada waktu dia mengisytiharkan berita baik. Tetapi Yohanes menegur Gubernur Herodes tentang perkawinannya dengan Herodias, istri saudaranya, dan tentang semua kejahatan lain yang telah dilakukannya. Kemudian Herodes melakukan perbuatan lebih jahat lagi. Dia memenjarakan Yohanes. Demikian firman Tuhan. Reverend Jackie akan menyampaikan khotbah yang bertema berpuas hatilah dengan gaji kamu. Shalom saudara-saudari sekalian. Pada pagi ini kita akan lihat pada buku Lukas bab 3 ayat 1 hingga ayat 20. Kita akan lihat macam mana pembaptis Yohanes menasihati orang Israel pada zaman tersebut untuk mengenal pasti apa-apa ideologi yang kurang sesuai pada zaman tersebut dan apalah ajaran yang mengikuti hati Tuhan. Mari kita doa bersama-sama. Oh Tuhan Bapa kami di syurga, kami bersyukur kerana Engkau menyediakan keselamatan kekal kepada kami yang sudi bertaubat dan melakukan semua perkara baik yang mengikuti hati Engkau. Semoga Engkau mengaruniakan Roh Kudus untuk membimbing kami dan semoga Engkau mengaruniakan semua perkara baik kepada kami untuk menikmati setiap hari yang Engkau kasihkan kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada zaman kini, kehidupan kita sudah penuh dengan banyak godaan, cabaran dan kejahatan. Hari ini, terdapat banyak ideologi pada duniawi ini. Ada banyak perkara adalah bertentangan dengan ajaran Alkitab. Kami secara tidak sedar diri telah menerima standard duniawi ini yang tidak berasaskan Alkitab, manakala ia bertentangan dengan ajaran Tuhan. Dan kami telah pun hidup seperti orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Di antara pemikiran-pemikiran ini, kita haruslah berhati-hati supaya kita tidak hidup seperti mereka yang tiada kehidupan kekal.
Yohanes Pembaptis telah menghadapi situasi seperti kini yang kita hadapi. Dia telah bertaubat dan dia telah berkhotbah untuk memanggil orang Israel untuk bertaubat dan mengikuti ajaran Tuhan. Di bawah pemerintahan kerajaan Roma pada waktu itu, banyak orang Israel terbiasa dengan cara hidup pada zaman tersebut. Orang Israel menerima ideologi duniawi pada waktu tersebut, pada zaman tersebut, dan Yohanes Pembaptis memanggil mereka orang jahat. Jikalau ikut penterjemahan dalam bahasa Inggeris, Yohanes Pembaptis memanggil mereka keturunan ular. Ia adalah satu teguran yang sangat tegas. Hari ini, marilah kita melihat nilai-nilai yang salah di antara orang Israel pada waktu Yohanes Pembaptis, dan juga kita lihat dan dengar apa ajaran yang dikemukakan oleh Pembaptis Yohanes mengikut Alkitab. Yang pertama, kita harus lakukan perkara-perkara yang menunjukkan bahawa kita sudah bertaubat daripada dosa. Walaupun kita sudah memperolehi kehidupan kekal, kita masih perlu menghadapi penghakiman pada hari akhir jika kita tidak patuh kepada ajaran Tuhan. Orang Israel pada waktu tersebut fikir mereka tetap akan diselamatkan kerana mereka adalah umat pilihan Tuhan. Manakala ikut buku Yehezkiel bab 18 ayat 27 hingga 31 berbunyi begini. Sila dengar saya bacakan. Yehezkiel bab 18 ayat 27 hingga ke ayat 31. Apabila seorang jahat berhenti berbuat dosa dan mula berbuat yang adil dan baik, orang itu akan menyelamatkan hidupnya. Dia insaf akan kesalahannya, lalu berhenti berbuat dosa. Oleh itu, dia tidak akan mati, tetapi akan hidup. Lalu, kamu, hai orang Israel, berkata, perbuatan Tuhan tidak adil. Kamu fikir bahawa aku tidak adil? Padahal, kamulah yang tidak adil. Sekarang aku, Tuhan Raja, memberitahu kamu, hai umat Israel, bahawa aku akan mengadili setiap orang menurut perbuatannya. Bertaubatlah daripada kejahatan yang sedang kamu lakukan, dan jangan biarkan dosa kamu membinasakan kamu. Tinggalkanlah segala kejahatan yang telah kamu lakukan, dan biarlah fikiran dan hati kamu menjadi baru. Mengapakah kamu umat Israel mahu mati? Lihat, dalam buku Yehezkiel Perjanjian Lama, Tuhan sudah memberitahu semua umat manusia. Orang yang mendapat keselamatan kekal adalah orang yang bertaubat daripada kesalahan dan sudi melakukan perkara-perkara baik yang menunjukkan dia sudah bertaubat. Keselamatan bukan sahaja diberikan kepada umat Israel. Begitu juga kita walaupun sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, kita sudah ada janji untuk memperolehi kehidupan kekal. Tetapi kita mesti menunjukkan perkara-perkara bahawa kita sudah bertaubat. Baru kita akan bebas daripada penghakiman pada hari akhir. Buku Matius bab 21 ayat 43. Kita lihat macam mana Tuhan Yesus mengajar kepada kita. Buku Matius bab 21 ayat 43. Berbunyi begini. Yesus berkata lagi, ketahuilah hak untuk menikmati pemerintahan Allah akan diambil daripada kamu, lalu diserahkan kepada orang yang memberikan hasil yang dikehendaki oleh Allah. Jadi, kita harus ada hasil kehidupan yang menunjukkan kita telah bertaubat. Hasil perkara-perkara baik yang menunjukkan kita mengikuti ajaran Tuhan. Apa itu bertaubat?
Bertaubat artinya pertaubatan tanpa dengan pembaharuan. Ia bukan sahaja bertaubat, tetapi ada kehidupan yang baharu. Kelakuan yang menunjukkan kita sudah ada pembaharuan. Jadi, kalau kita bertaubat, bukan sahaja menyesal, tetapi ada perkara-perkara baik yang menunjukkan kita telah menyesal. Seperti anak-anak kamu telah meminta ampun daripada kamu atas kesalahan yang dia lakukan. Dia telah menyesal. Macam mana kalau dia tidak membetulkan kesilapan dia? Dia telah terus melakukan kesalahan yang sama. Tetapnya kita sebagai ibu bapa akan marah. Manakala jika anak kita menyesal, mengaku salah, dan dia menukar sikap dia dan melakukan perkara-perkara baik, ia baru menunjukkan dia betul-betul menyesal. Begitu jugalah hati Tuhan. Bertaubat dan adalah kehidupan baru. Berikutnya, kita harus ada berbelas kasihan dan menolong orang miskin. Maka Tuhan akan mendengar doa kita. Kita lihat pada buku Lukas bab 3 ayat 11. Yohanes menjawab, sesiapa yang mempunyai 2 helai baju harus memberikan sehelai kepada orang yang tidak mempunyai baju. Dan sesiapa yang mempunyai makanan harus berkongsi makanan dengan yang kekurangan. Adakah kita mempunyai kelakuan baik yang menunjukkan kita adalah anak-anak kepada Tuhan? Orang Israel pada zaman tersebut kurang menghiraukan kepentingan belas kasihan. Mereka lebih mementingkan mereka ada menjalani mengikuti ajaran Moses, ajaran Musa. Manakala dalam Kisah Rasul-Rasul bab 10 ayat 1 hingga ayat 2 memberitahu orang yang saleh ataupun orang yang baik di hadapan Tuhan adalah orang yang macam mana. Kita lihat pada Kisah Rasul-Rasul ataupun Kisah Para Rasul, kita lihat orang yang digelak sebagai orang baik di hadapan Tuhan adalah orang yang melakukan perkara apa. Kisah Rasul-Rasul bab 2 ayat 1, bab 10 ayat 1 hingga ke ayat 2. Kisah Rasul-Rasul bab 10 ayat 1 hingga ayat 2. Seorang lelaki bernama Cornelius tinggal di Kaisarea. Dia kapten pasukan tentera Roma yang disebut pasukan Italia. Dia takut akan Allah. Dia dan keluarganya menyembah Allah. Dia sering menolong orang Yahudi yang miskin. Dan dia sentiasa berdoa kepada Allah. Lihat, ini orang bukan orang Israel. Dia orang Gentile. Dia adalah seorang kapten kepada tentera Roma yang dinama sebagai pasukan Italia. Artinya orang ini berkemungkinan asas daripada Italia. Jadi dia lakukan 3 perkara dan menyebabkan dia menjadi orang yang saleh ataupun orang yang baik di hadapan Tuhan. Yang pertama, dia takut kepada Tuhan. Yang kedua, dia menolong orang miskin. Dan ketiga, dia sering berdoa. Bukan sahaja dia melakukan sebegini, dia juga membawa sekeluarganya. Semua ahli keluarga takut kepada Allah. Menolong orang miskin dan sering berdoa kepada Allah. Adakah kita sendiri melakukan 3 perkara ini? Jikalau sekarang kamu sedang mengikuti ibadat online, ibadat talian, saya percayai kamu adalah orang takut kepada Allah. Bahawa kamu mementingkan waktu ini untuk menyembah kepada Tuhan. Mendengar ajaran Tuhan. Dalam WhatsApp gereja kami, tiap-tiap hari kita ada kirim doa untuk ahli keluarga. Perkara doa untuk negara dan gereja.
Jikalau kamu tiap-tiap hari menggunakan doa dan doa perkara ini untuk berdoa, kamu juga melakukan perkara yang ketiga, yaitu sering berdoa. Adakah kamu juga selalu menolong orang miskin? Ataupun kamu fikir kamu adalah orang yang miskin, yang memerlukan bantuan daripada orang lain? Orang yang menolong orang lain akan mendapat ganjaran dan berkat daripada Tuhan. Jadi, cuba sedaya upaya untuk menolong orang lain. Dan kamu akan memperolehi berkat daripada Tuhan sampai kamu tiada kekurangan manakala ada berlebihan. Dalam Yesaya bab 58 ayat 7 hingga 11. Buku Yesaya bab 58 ayat 7 hingga ke ayat 11. Bahagilah makanan kamu dengan orang yang lapar, dan sambutlah orang yang miskin yang tiada tempat berteduh ke dalam rumah kamu. Berikanlah pakaian kepada mereka yang tidak mempunyai pakaian, dan jangan tolak sanak saudara kamu sendiri yang memerlukan pertolongan. Maka cahaya kamu akan bersinar seperti fajar mereka, dan luka-luka kamu akan segera sembuh. Aku akan sentiasa menyertai kamu untuk menyelamatkan kamu. Hadiratku, aku akan melindungi kamu di setiap sudut. Apabila kamu berdoa, aku akan mengabulkan doa kamu, dan apabila kamu memanggil aku akan menjawab. Jika kamu menghentikan penindasan dan penghinaan terhadap orang lain, serta segala kata-kata fitnah, jika kamu memberikan makanan kepada orang yang lapar dan memenuhi keperluan orang yang bertindas, maka kelaparan di sekitar kamu akan menjadi seterang siang. Aku akan sentiasa membimbing kamu serta mengenyangkan kamu di tanah kering. Aku akan menjadikan kamu kuat dan sehat. Kamu akan menjadi seperti taman yang mendapat cukup air, dan seperti mata air yang tidak pernah kering. Rakan-rakan sekalian, dalam perjanjian lama, 2000 lebih tahun dahulu, Tuhan sudah memberitahu umat Israel. Dan hari ini juga memberitahukan kamu, jika kami sudah menolong orang lain yang dalam kelaparan dan kesusahan, Tuhan akan memberkatikan kami dan membebaskan kami daripada kelaparan, membebaskan kami daripada kesakitan dan kesusahan. Dan doa kami akan didengar oleh Tuhan. Apabila kami menyuruh, Tuhan akan datang kepada kami. Jadi, rakan-rakan sekalian, ia adalah sangat penting untuk kita menyertai kerja sosial aman masyarakat untuk mendorong orang yang dalam kesusahan dan kemiskinan. Menolong mereka, kamu akan bebas daripada kemiskinan dan kesusahan. Dalam Matius bab 25 ayat 40, kita lihat macam mana Tuhan Yesus mengajar kami. Matius bab 25 ayat 40. Matius 25 ayat 40. Raja itu akan menjawab, ketahuilah manakala kamu melakukan perkara itu untuk salah seorang daripada saudaraku, walaupun dia hina, kamu telah melakukannya untukku. Jadi Yesus Kristus memberitahukan kami, apa yang kita lakukan terhadap mereka yang dalam kesusahan, mereka yang terhina, itulah kami lakukan pada Yesus. Jikalau Yesus hari ini datang ke rumah kamu, minta makanan, kamu akan kasih atau tidak? Kalau hari ini Yesus ada kesusahan, datang minta tolong, adakah kamu akan menolong dia?
Jadi lakukan apa kekurangan, kesusahan, kelakuan menolong mereka. Itulah lakukan pada Tuhan Yesus. Perkara yang ketiga, bertindak dengan adil dan jangan menindas orang lain. Allah mengampuni orang yang berdosa yang mengakui kesalahan mereka dan memberkati orang yang berbuat baik. Kita lihat pada Yezekiel bab 18 ayat 21 hingga ayat 22, ayat 27 hingga ke ayat 28. Yezekiel ayat 21 hingga 22, jika seorang jahat berhenti berbuat dosa dan mula mentaati hukumku serta melakukan apa yang benar dan baik, dia tidak akan mati, dia pasti akan hidup. Semua dosanya akan diampunkan dan dia akan hidup kerana dia melakukan yang benar. Ayat 27 hingga ayat 28. Apabila seorang jahat berhenti berbuat dosa dan mula berbuat yang adil dan baik, orang itu menyelamatkan hidupnya. Dia insaf dan akan kesalahannya, lalu berhenti berbuat dosa. Oleh itu, dia tidak akan mati, tetapi akan hidup. Jadi Nabi Yezekiel memberitahukan kami, Tuhan mengampuni mereka yang membuat jahat, yang telah menyesal atas kejahatan dan dosa mereka. Dengan mereka berbuat baik. Jadi mereka tidak akan mati, manakala Tuhan akan memberikan kehidupan mereka kepada mereka. Jadi apa yang kamu telah lakukan salah, menyesal, bertaubat, minta Tuhan mengampuninya. Lepas tu, lakukan apa itu perkara baik di hadapan Tuhan. Dalam Mikah bab 6 ayat 8. Buku Mikah bab 6 ayat 8. Sekali-kali tidak, Tuhan telah memberitahu kita apa yang baik. Perkara yang dituntut oleh Tuhan daripada kita adalah supaya kita berlaku adil, selalu mengamalkan kasih dan dengan rendah hati hidup bersatu dengan Allah kita. Jadi 3 perkara yang Tuhan minta pada kita. Yang pertama, berbuat baik. Yang kedua, berlaku adil. Yang ketiga, berbelas kasihan dan berjalan bersama dengan Tuhan dengan murah hati. Jadi, kita mesti, tadi kita sudah cakap berbuat baik dan berbelas kasihan. Sekarang, kita cakap adil. Jangan kita, apa itu adil? Kita lihat pada buku Lukas bab 3 ayat 13. Apabila orang Israel yang bertaubat datang kepada pembaptis Yohanes, mereka tanya kepada Yohanes. Kita lihat macam mana Yohanes menjawab kepada mereka. Yohanes berkata, janganlah minta lebih daripada apa yang telah kamu tetapkan. Iaitu soalannya ditanya oleh beberapa orang pemungut cukai. Tanya kepada Yohanes, apa yang harus mereka buat jikalau mereka bertaubat. Yohanes menjawab, janganlah minta lebih daripada apa yang telah ditetapkan. Jadi kalau kita di antara kita ada yang berniaga, jual barang, jangan minta apa yang lebih daripada yang ditetapkan. Berapa barang itu bernilai, ia ada harga pasaran. Jikalau kita boleh jual sikit lebih murah untuk kebaikan orang lain, semoga Tuhan memberkatikan kamu. Jikalau tidak, sekurang-kurangnya kita jangan jual mahal. Kita jangan jual apa yang lebih daripada nilai dia. Ia adalah tidak adil. Tuhan tidak suka. Yang berikutnya kita lihat pada ayat 14. Ada beberapa orang askar datang kepada Yohanes Pembaptis. Tanya apa yang harus mereka lakukan. Yohanes menjawab, janganlah peras duit daripada sesiapa pun. Dan jangan rampas wang dengan menganjurkan tuduhan palsu. Berpuas hatilah dengan gaji kamu. Adakah kita berpuas hati dengan gaji kita? Jikalau kita tidak berpuas hati dengan gaji kita, jikalau kita ada kuasa, kita mungkin akan peras duit, akan minta rasuah daripada orang lain.
ia tidak disukai oleh Tuhan kerana ia bukan perkara baik. Ia adalah tidak adil. Dalam buku Timothy pertama ayat 6 ayat 8 hingga ke ayat 10. Buku Timotius 1 bab 6 ayat 8 hingga ke ayat 10. Oleh itu, cukuplah jika kita mempunyai pakaian dan makanan. Orang yang ingin menjadi kaya, tergoda dan terjerat oleh macam-macam keinginan yang sia-sia dan mencelakakan keinginan. Keinginan seperti itu menjatuhkan dan membinasakan orang. Sikap mencintai wang menimbulkan segala macam kejahatan. Ada orang yang mengejar wang sehingga menyangkal Kristus dan akhirnya menderita serta berduka cita. Paulus mengajar kepada Timotius, ada pakaian, ada makanan, cukuplah. Jikalau kita tamat, cinta duit, mau dapat lebih banyak duit, kita akan menimbulkan pelbagai jenis masalah. Dan kita akan menimbulkan segala macam kejahatan. Betul tak? Kalau kita tamat duit, kita pergi beli toto. Kena ah? Lama-lama kena sekali gembira. Tapi kira itu duit yang kamu belanjakan untuk beli toto, jauh lebih banyak daripada apa yang kamu genap. Ada seorang penyaga, minggu-minggu dia mau beli toto. Di isteri dia macam-macam cakap sama dia tak guna. Jadi isteri dia membuat satu keputusan. Setiap kali suami dia ambil berapa duit untuk beli toto, beli 4D, dia simpan duit yang sebanyak. Diam-diam, tidak beritahu suami. Suatu hari, suami dia ingin beli sebuah kedai rumah untuk bisnes dia, untuk perniagaan dia. Tetapi dapati dia tiada wang yang simpanannya mencukupi. Tapi isteri dia mengeluarkan wang daripada bank dan gunakannya untuk membayar deposit kedai rumah tersebut. Suami dia tanya, bila waktu kamu simpan begitu banyak duit? Isteri beritahu dia, setiap kali kamu ambil duit beli toto, saya simpan duit yang sama dalam bank. Suami dia cukup malu sekali dan menyesal atas kesalahan dia membeli toto. Begitu banyak wang dibajikan. Saudara-saudari sekalian, mungkin kamu tidak banyak beli toto, tapi ada kan? Ada ngirup. Banyak botol kosong di rumah. Dulu bapak saya ada sewa rumah bagi orang IBAM. Itu kawan baik. Jadi saya masuk ke tempat mereka menginap. Itu botol kosong boleh susun menjadi dinding. Wah, RM1,000. RM1,000 mereka beranjakan untuk minum, untuk ngirup. Apa kebaikan yang dibawa kepada kamu? Selain daripada mabuk, buat kerja yang lucu, apa yang kamu perolehi daripada mabuk? Saudara-saudari sekalian, cukuplah kita ada pakaian, ada makanan. Simpan duit untuk anak-anak bersekolah. Galakkan anak-anak rajin belajar. Anak-anak sekalian, rajin belajar. Kehidupan keluarga kamu akan berubah jika kamu rajin belajar dan dapat menjalankan pekerjaan yang lebih selesa dan mendapat gaji tinggi. Jemaat-jemaat sekalian, mari ikut berserta dalam pelayanan sosial masyarakat gereja kami. Tiap-tiap minggu saya cabarkan saudara-saudari sekalian. Simpan duit dan persembahkan duit untuk kerja sosial. Menolong mereka yang dalam kekurangan dan kelaparan. Tuhan akan memberkatikan kamu, jauhkan kamu daripada segala kelaparan dan kesusahan. Tuhan mendengar doa seruan kamu. Jadi pada hari ini 3 perkara penting yang kita pelajari daripada khotbah pembaptis Yohanes. Yang pertama, lakukan perkara-perkara yang menunjukkan bahawa kamu sudah bertaubat daripada dosa. Yang kedua,
berbelas kasihan dan menolong orang miskin, maka Tuhan akan mendengar doa kamu. Yang ketiga, bertindak adil dan jangan menindas orang lain. Semoga semua jemaat gereja kita menjadi orang Kristen yang mendapat pelbagai kasih karunia daripada Tuhan. Mari kami berdoa. Oh Tuhan Bapa kami di syurga, kami ingin menjadi seorang Kristen yang mendapat pelbagai jenis anugerah dari Tuhan daripada syurga. Menjadi seorang Kristen yang berkat, tiada kekurangan, manakala ada berlebihan. Oh Tuhan, pimpinlah langkah kami, supaya kami menjalankan segala perkara baik yang Engkau sukai, dan menjauhi daripada segala perkara jahat yang Engkau bencikan. Oh Tuhan, semoga Roh Kudus datang menguatkan iman kami dan membimbing setiap langkah kami dalam kehidupan harian kami. Semoga ajaran Tuhan menjadi lampu di hadapan jalan kami. Kami menuju ke arah Tuhan tujui, tak belok ke kiri, tak belok ke kanan. Semoga segala-gala berkat dan kasih karunia Tuhan dikasih kepada kami daripada syurga. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita menerima pemberkatan daripada Tuhan. Semoga Allah sumber kesejahteraan itu melengkapi kamu dengan segala perkara baik yang kamu perlukan untuk melakukan kehendak Tuhan. Semoga dengan perantaraan Yesus Kristus, Allah melakukan apa yang dikehendakinya dalam hidup kita. Hendaklah Kristus dimuliakan selama-lamanya. Semoga Allah memberkati kamu semua. Amin. Sekarang marilah kita bersatu di dalam doa bagi mendoakan beberapa perkara doa syafaat. Pertama, kita berdoa minggu ini adalah minggu perayaan merdeka bagi negara kita Malaysia. Kita bersyukur atas berkat-berkat serta kedamaian yang telah Tuhan curahkan di negara kita. Kita berdoa agar Tuhan terus memberkati negara kita Malaysia supaya tetap memiliki kesatuan dalam perkauman dan hidup harmoni. Perkara yang kedua, kita berdoa untuk gereja di Malaysia agar dapat memberitakan Injil dengan lebih luas dan berdoa agar gereja dapat mewujudkan suasana ibadah dengan selamat, mesra dan selesa untuk semua orang. Ketiga, kita berdoa bagi semua orang yang sakit, khususnya kita berdoa bagi jemaat kita, yaitu saudari Florida yang kini dia sudah pulang ke rumah dan masih lagi menjalani rawatan untuk pemulihan yang seterusnya. Kita berdoa untuk saudari Siti yang mengalami sakit kaki di bahagian kakinya, dan kita juga berdoa untuk Ibu Subia, dia masih belum ada selera untuk makan, tetapi saya ada bertanya kabar kepada dia bahwa sekarang dia sudah sedikit-sedikit boleh makan. Dan kita teruskan doa bagi pemulihan mereka. Dan kita juga berdoa untuk saudari Lucy, yaitu jemaat dari Sibu yang menghidapi sakit mata dan kini dia telah membuat pembedahan dan masih menerima rawatan untuk selanjutnya. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur Tuhan untuk hari ini yang Kau telah berikan pada kami, di mana kami dapat berkumpul Tuhan dalam ibadah online ini Bapa. Kami bersyukur untuk hari-hari di atas penyertaan Engkau dan kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengar sebentar tadi, supaya firman Engkau itu Tuhan tetap bertumbuh dalam hati kami, bahwa kami berbuah lebat di dalam Engkau Tuhan. Biarlah kami menjadi saksi Engkau di muka bumi ini. Bapa di surga, dalam minggu ini Tuhan kami merayakan Hari Merdeka untuk negara kami Malaysia. Kami sangat bersyukur karena Engkau telah memelihara negara kami dan memberkati negara kami Tuhan dengan kedamaian, dengan kesatuan Tuhan. Terima kasih oleh kerana kasih Tuhan kami dapat bersama bersatu Tuhan, dapat saling mengasihi antara satu sama lain dalam perkauman. Kami mohon supaya Tuhan terus memberkati negara kami ini, supaya negara kami ini Tuhan
kami dapat memiliki kesatuan, tidak kira bangsa dan agama Tuhan. Supaya kami tetap mengasihi antara satu sama lain, dan kami berdoa agar Injil Tuhan akan terus tersebar di seluruh muka bumi ini dan termasuk dalam kawasan Malaysia ini Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk gereja-gereja dimanapun berada. Kami berdoa agar semua ahli dalam gereja, siapapun yang melayani Engkau Tuhan, supaya diberi hikmat dan pengetahuan untuk melayani Engkau di muka bumi ini. Beri mereka kekuatan Tuhan, dan biarlah mereka menggunakan hikmat dan pengetahuan dan kekuatan yang Tuhan berikan kepada mereka untuk menyampaikan Injil Engkau Tuhan. Supaya banyak lagi jiwa-jiwa dapat diselamatkan melalui firman yang disampaikan kepada mereka Bapa. Kami juga berdoa untuk mereka yang sakit dimanapun berada, di hospital maupun di rumah Tuhan. Kami berdoa khusus untuk semua para dokter yang mengobati para pesakit, supaya diberi hikmat dan pengetahuan kekuatan Tuhan untuk menjalani tugasan mereka Tuhan. Kami tahu mereka tidak senang untuk melakukan semuanya ini, lebih-lebih lagi Tuhan sekarang masih dalam COVID-19. Oleh itu Bapa, kami berdoa supaya Tuhan tetap melindungi para pekerja, dokter, PC, dan semuanya yang menyandang tugas di dalam hospital itu Tuhan. Kami berdoa agar mereka tetap diselamatkan Tuhan. Karena kami percaya dokter adalah utusan Engkau. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk orang yang sakit Tuhan. Khususnya kami berdoa untuk saudari kami Florida, yang kini Tuhan kami bersyukur karena dia semakin pulih ke depannya. Dan kami terus berdoa agar Tuhan tetap campur tangan untuk pemulihan yang seterusnya. Kami percaya Tuhan, oleh bilo-bilo Engkau, dia akan disembuhkan. Dengan iman dia, Engkau akan memulihkannya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk saudari Siti yang kakinya masih lagi sakit Tuhan. Kami menyerahkan saudari Siti ke dalam tangan Engkau yang berkuasa. Mohon Tuhan yang campur tangan untuk kuasa penyembuhannya dan beri hikmat dan kebijaksanaannya untuk menjaga tubuh badannya Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa untuk saudari Subia, dan kami bersyukur Tuhan karena menerima berita bahwa dia sudah ada selera sedikit makan. Oleh itu Bapa, kami terus menyerahkan dia ke dalam tangan Engkau supaya dia terus dipulihkan ke depannya Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan menyerahkan saudari Lucy ke dalam tangan Engkau. Dia telah menjalani pembedahan Tuhan dan kini dia masih dirawat. Kami menyerahkan dia juga ke dalam tangan Engkau Tuhan, supaya semua rawatannya berjalan dengan lancar dan biarlah pemulihan Tuhan terjadi. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk semua mereka, ahli keluarganya yang menjaga mereka yang sakit ini Tuhan, diserahkan ke dalam tangan Engkau yang berkuasa. Mohon Tuhan memberi mereka kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan Tuhan untuk menjaga mereka. Terima kasih Bapa, ini doa kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Buletin gereja kita hari ini yaitu panggilan kepada gereja Metodis untuk bersyukur dan tabah di dalam doa. Ini message daripada Bishop Ong Wetok yang mengatakan, oleh kerana ini adalah minggu perayaan Merdeka, kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat-berkatnya di bumi kita. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kedamaian dan kebebasan, dan banyak orang yang telah mengorbankan nyawa mereka untuk membina negara ini. Kita bersyukur kerana di sebalik situasi politik, Malaysia tetap damai dan berada dalam kedudukan yang baik untuk mengatasi pandemik COVID-19 dan perang perdagangan global. Namun, janganlah kita leka, tetapi berdoa agar kebebasan penuh diberikan kepada semua rakyat Malaysia untuk menikmati dan juga keadilan antara kaum serta agama. Semoga simbolisme merdeka dan rakyat bebas dihormati. Semoga Malaysia datang kepada terang dan cahaya Tuhan yang bersinari.